boleh masuk dalam dewan ini. InsyaAllah sebentar lagi kita akan sabar diskusi untuk memastikan semua yang hadir ada tempat duduk. Jadi kalau ada lagi ruang kosong ataupun tempat duduk yang masih lagi boleh diisi, saya harap dapatlah rakan-rakan mengambil tempat duduk tersebut. Dan kita akan mulakan sebentar lagi. Terima kasih. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya dapat signal daripada Tuan Khair untuk kita memulakan majlis kita pada petang ini. Sebelum kita mulakan sesi taklimat kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membaca umum kitab Al-Fatihah. Terlebih dahulu mewakili Majlis Buku Kebangsaan Malaysia dan juga Jawatankuasa Pengelola Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur tahun 2025, saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke sesi taklimat Sistem Tempahan Otomatik Reluai Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2025. Terima kasih ya, dan saya rasa itu juga terharulah dengan kehadiran yang begitu ramai. So insyaAllah kita akan menempatkan taklimat kita pada petang ini. Jadi untuk memulakan sesi taklimat kita, dengan segala hormatnya saya menjemput dan mempersilakan Encik Muhammad Khair bin Ngadirun selaku pengerusi Jawatankuasa Pengelola PBA KL 2025 untuk menyampaikan ucapan beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kursi kat ujung belakang sana boleh ada kosong untuk yang buat kursi tu. Okey, saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan. Bilik ni agak kecil. Ada satu Saya jangka 100 orang sebab yang lain masuk online. Rupanya kita beri tepukan kepada seluruh pemain industri lah. Dan dari seluruh hati saya mohon maaf banyak sebab ni tempat agak sesak. Kemudian yang berdiri kat belakang tu boleh berdiri kat sini tak? Supaya kita bagi ruang sikit untuk kursi-kursi tu masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tamanya marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu petang ini. Keduanya terima kasih kepada seluruh pemain industri, utamanya MBIC. MBIC kita ada presidennya, Saudara Kistong. Kistong datang solat tadi, tapi dia datang tekan saja dari saya. Presiden Mabapa, Saudara Sheikh, Presiden MBIA dan juga Bendahari Datuk Ivan, Wakil PKBN. Tadi ada kan? Mana? Tadi ada Nanti Mazat. Dan seorang lagi wakil. Dah ada semua saya dah sebut eh? Ada tak wakil yang saya tak sebut? Karena salah pula masuk dalam live ni. Please dah live lah. Okey, kita sekarang sedang langsung kawan-kawan di Sabah, Sarawak dan yang lain-lain mana, selamat datang semua. Juga terima kasih kepada Puan Nadifah daripada Badan Ketua Buku, DBP, Tuan Saifuddin tadi ada tak? Ada orang Siapa? Okey. Mana DBP? Kalau tak datang saya report kat Dato' Azami. Ada ya? Okay. Wakil daripada ITBM? ada depan. Izan? Ada 2 orang. Okay. Kalau tak saya report pula kat Cik Sakti. Tadi 2 orang dah datang. Okay. Wakil PNM ada? Ada tadi 2. Setia. Dia nak balik tengah hari tadi sebab saya tanya ada wakil tetap, dia stay sampai petang. Terima kasih.
Saya gurau je tuan-tuan dan puan-puan. Saya tahu agak tegang. Jadi saya nampak lawak sikit. Tapi nampaknya tak banyak sambutan. Okey. Okey. Tahun ini kita akan sampai ke tahun depan kita akan sampai ke Pesta Buku yang kali ke-42. Kita rasakan bahawa Pesta Buku kali ini akan mendapat sambutan yang lebih hebat. Tahun ini kita ada rangsangan yang luar biasa. Kita ada voucher buku Madani. Dan kebetulan pagi tadi Yang Berhormat Timbalan Menteri Pendidikan telah pun memberi ada soalan di Parlimen dan jawab tentang voucher buku. Kita faham voucher buku di bawah Kementerian Pendidikan dikendalikan oleh Perbadan Voucher Buku dan juga di Kementerian Pengajian Tinggi akan dikendalikan oleh Yayasan Perkasa Siswa. Dia ada satu platform yang lain. Dan saya percaya tuan-tuan dan puan-puan sekarang sedang sibuk untuk uploadkan semua bahan-bahan di KPP. Betul? Betul ke tak betul? Ke ada yang tak tahu? Kalau tak tahu jangan tanya saya, tanya semua presiden yang ada kat sini. Sebab dia hanya melibatkan presiden. Okay? Wakil Menteri boleh ke? Saya tak sebut tadi. Ada? Ada? Okey, ada. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, okey. Kita ada beberapa perkara yang kita nak kongsikan bersama tentang pemilihan reluai bagi Pesta Buku 205. Seperti yang telah dijanjikan sebelum ini, kita maklumkan bahawa tahun ini kita akan memulakan langkah menggunakan sistem automasi. Saya faham tahun lepas kita ada sedikit kekeliruan, kekecohan dan agak gempar juga. Teruk juga saya kena belasah dan iklan hitam. Tapi saya percaya itu sebahagian daripada kehidupan dan akhirnya tahun ini adalah tahun yang sangat membahagiakan bagi industri buku. Tak pernah dalam sejarah industri buku PM mengumumkan voucher buku yang keseluruhannya bernilai 400 juta. Tahniah untuk tuan-tuan dan puan-puan. Saya percaya bahawa kadang-kadang sebab yang ada KPM sekarang, saya tahu kadang-kadang saya tilik-tilik dari Puan Alibah juga, saya tengok bahawa banyak tiap-tiap hari yang menembus voucher juta-juta. Tapi itu pun kita baru 51% atau 2%. 52% daripada jumlah 290 juta untuk KPM. Yang KPT baru 1 juta lebih. Itu pun daripada awal yang kita unjukkan pada peringkat awal. Jadi Wan Ainul Muhammad sebut kat saya, tahun depan Abil Layu bagi teruk Pesta Buku akan masuk Kuala Lumpur sebab semua pemain industri dah kaya, kata beliau. Tapi injection 400 juta tu tak pernah berlaku dan saya fikir pelajar sekolah tak pernah pun dapat voucher, tahun ni dapat voucher. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Perdana Menteri Malaysia. Dan saya lihat sebenarnya rangsangan ini bukan hanya di Pesta, bukan hanya di PBKL. Rangsangan yang berlaku dalam industri sastra dan bahasa yang kebetulan saya terlibat juga. Saya adalah Timbalan Presiden Persatuan Internasional PENA. PENA dapat 25 juta untuk kita terbitkan buku 100 judul yang akan kita usahakan sebelum akhir bulan Februari. Sekarang kita dalam proses pemilihan judul. Ada juga penulis kat sini yang punya dah dapat. Jadi, itu satu lagi berita bahagia sebab tak pernah dalam sejarah Persatuan Pers dapat 25 juta untuk terbitkan buku. Tahun depan akan ada banyak buku itu juga. Dan dalam masa yang sama juga, GAPENA, Gabungan Penulis Nasional, dia dapat 5 juta untuk aktiviti sastra dan bahasa. Saya tidak pernah, saya terlibat dalam industri buku sejak tahun 2007. Saya fikir tahun ini adalah tahun rangsangan yang cukup baik. Bila ada rangsangan, sebenarnya, orang yang beri rangsangan, dia nak tujuh balik. Nak tengok sejauh mana kita give back to the nation. Bagaimana kita memberi semula. Sebab tu, saya acap kali menyarankan, kalau kita ada perkara yang tak selesai, kalau kita ada masalah, duduk berbincang. Kalau kita
mengeluarkan dengan keadaan-keadaan yang tak berapa elok, orang akan melihat bahawa industri kita ni tak berapa elok. Dan orang tak akan suka dengan orang yang tak elok. Industri yang tak sihat, orang tak akan bagi peruntukan kemudiannya. Kalau bagi peruntukan, buat apa? Kalau bergaduh sama sendiri, buat apa nak bagi peruntukan? Baik tak payah bagi. Kali itu pernah berlaku sebenarnya sebelum ni ada sejarah ni. Jadi kita harap, this is a lesson learned. Tahun ini kita minta juga untuk voucher diteruskan. Tapi nampak gaya setakat ini belum ada. Tapi kita jangan putus asa, kita sentiasa perlu percaya banyak dalam kita surga. Ada je jalan, insyaAllah. Doa banyak-banyak dan jangan gaduh-gaduh. Kalau gaduh-gaduh, tak ada siapa nak tolong kita nanti. Ini ingatan pakcik yang dah tua ni lah. Walaupun Datuk Ivan jauh lebih tua daripada saya. Okey. Ini yang saya nak sampaikan. Yang first. Ada slide kan? Tak ada. Okey. Kalau nak start tujuan taklimat ni, kita nak... Okey. Awal? Yang first apa tadi? Hari ini, apa yang saya nak lakukan adalah untuk menerangkan kaedah tempahan meneruai PBKL 2025 yang akan dilaksanakan secara dalam talian. Ini memberi peluang kepada bakal pemfahami PBKL 2025 untuk memahami tata cara bagi mengakses apa yang kita katakan PBKL STAR. STAR adalah sistem tempahan automasi reluai. Sistem tempahan automasi reluai STAR. Saya tak bersuka cakap orang putih ni. Tapi dia orang kata STAR sedap je. Okay, saya ikutlah. Banyak hal kadang saya dengar je tak ada orang sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jangan marah saya sangat. Saya ikut dia tak ada orang sebenarnya. Okey. Kita nak menerapkan penggunaan digital dan memacu ke arah dunia digitalisasi bagi pengajuan PBKL 2025. Yang lepas kita dah buat satu sistem yang mana orang boleh melihat tempat-tempat melalui PBKL app. Itu kita akan teruskan dan ini kita juga ingin mewujudkan ketelusan dalam proses membuat tempahan reluai PBKL 2025. Kita nak telus. Tak ada kat belakang, tak ada tomahan, tak ada cerita lain. Sistem itu telus. Dan pengurusan proses tempahan reluai dapat dijaga dengan lebih cepat dan efektif. Untuk sampai ke sini, patah balik, jangan sampai ke sini, ini rahsia. Untuk sampai ke tempat ini, tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita janjikan hari itu, kita ada jawatan kuasa khas tempahan reluai. Jawatan kuasa ini terdiri daripada semua presiden industri, Kota Buku, ITBM, DBP, dan juga 3 wakil yang kita pilih daripada pemamer sebelum ini. 3 orang itu adalah Saudara Izzat. Izzat ni Izzat? Izzat kat belakang tu. Ini wakil tuan-tuan dan puan-puan yang kita pilih dalam poster. Saudara Ahmad Saifuddin Amran, dan juga Nabih Rahmat yang klaim diri dia sebagai direktur paling apa ayatnya? Answer. Dia jangka yang available. Dia duk mencari kat FB tak dapat. Tolonglah tuan-tuan dan puan. Saya tak berani nak bergolongan Saifuddin Amran. Dia serius. Kalau dia tulis nanti bahaya saya. Tapi dengan Nabih ni tak apa. Saya boleh main-main sikit kat dia. Sebab dia sudah lama tinggal di Indonesia. Jadi kat Indonesia tu dia biasalah. Dan saya pun heran kenapa dia kerap di Indonesia. Kat sini dia klaim bujang. Kat sana saya tak tahu. Okey, next. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita lakukan perkara ini? Kita akan ada waktu di mana akan ada pendaftaran dan pengesahan syarikat. Kita akan umumkan nanti tarikh yang mana tuan-tuan dan puan-puan ada pendaftaran dan pengesahan syarikat. Lepas didaftarkan, kita akan berikan tuan-tuan dan puan-puan setiap satu syarikat satu ID. Ini ID digital yang tuan-tuan akan dapat ID. Dan lepas itu, kita akan keluarkan pelan lantai reluai untuk tempoh view only. Dah daftar, kita bagi ID, tuan-tuan akan nampak pelan lantai. Dalam pendaftaran tersebut, kita sebenarnya akan berikan beberapa soalan, berikan preference berapa banyak reluai yang tuan-tuan ambil,
Dan lepas itu kita akan buka balik tempahan reluai untuk pilih dan klik. Selepas itu akan ada teori tempahan, proses pembayaran, yang ini akan diterangkan secara detail oleh pihak yang membuat sistem. Next. Setiap syarikat hanya layak untuk mendapat satu ID sahaja. Ada dua kategori dalam pilihan ini. Sebenarnya kita dah asingkan ya. Kita ada tiga pempamer biasa daripada persatuan dan bukan persatuan. Pempamer daripada agensi kerajaan yang memang kita akan berikan tempat tertentu, tak banyak tempat dia. Dan juga pempamer antarabangsa. Itu memang dah ada tempat yang kita sediakan, kita akan melalui sistem ini. Okay? Sistem yang kita lakukan ini satu ID saja, ahli persatuan dan bukan ahli, dan akan ada senarai syarikat dalam PPKL diterima dari persatuan masing-masing. Kami akan minta semua persatuan untuk berikan senarai nama. Jadi tuan-tuan bila masuk klik akan ada nama dalam persatuan. Yang tak ada persatuan tulis bukan ahli, kita akan terima bukan ahli. Tahu kan beza ahli dan bukan ahli? Kalau ahli, bayarannya tahun ini kita ketat. Kita ingat nak naikkan juga sebab ringgit dah meningkat kan, nak naikkan harga reluai. Tapi Saudara Syed kata no way, mabupa paling parah, no. Jadi keling dia tak boleh. So kita kekal lah menjadi sebuah organisasi yang memberikan ruang di World Trade Center 10 hari, 10 pagi, 10 malam 3750 saja tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada perubahan yang itu. Sebab niat kita bukan nak cari untung sangat, tapi nak memberi ruang kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk berada di sini. Ini itulah, kalau ikut bisnes punya model patut dah boleh naik. Tapi tahun ni tak naik, tuan-tuan nak naik? Tak boleh je. Saya kata atas permintaan ramai, kita naikkan harga reluai. Mana tahu industri buku nak tunjukkan kekayaan ni. Okey. Kita nak ingatkan, sebelum proses tersebut, kita digalakkan menggunakan komputer meja, komputer riba bagi memastikan kestabilan capaian internet. Pastikan tuan-tuan ada itu. Boleh gunakan handphone. Handphone tak jumpa. Boleh gunakan handphone tapi takut tak stabil. Kena pasti pemilihan tempahan jumlah reluai dan lokasi yang dipohon yang kita keluarkan dan pembayaran dilakukan di luar sistem. Pembayaran tak bukan online, pembayaran macam biasa, cek, pos, tunjukkan kaedah pembayaran pada kita. Sebab kita charge murah. Kalau kita nak buat sistem tu, dia charge bagi berapa percentage. Kita tak naklah bayar kat orang lain macam tu. Okey. Saya punya sampai kat sini kan? Betul? Saya kata, itulah. Saya nak cari tarikh. Tak keluar-keluar. Okey. Saya tunggu-tunggu tarikh. Itulah. Yang buat orang lain, yang tekan orang lain. Ini tarikh-tarikh penting untuk tuan-tuan dan tuan-tuan ikuti. Kita dengar semua, ujung-ujung kalau tuan-tuan nak tanya kat puan hati, kita boleh tanya soalan itu mungkin. Okey, ini tarikh-tarikh penting, yang ni boleh ambil gambar. Jangan ambil lah, yang akan datang ni. Yang kat luar tu tak ada masuk ke? Kat sini, sebelah sini boleh berdiri panjang sikit pun. Siapnya, Allah Akbar. Dalam tu aku cerita ada. Sebelah sini, ruang sebelah sini banyak lagi. Abang-abang ni boleh kat tepi sini tak bang? Bagi dia orang masuk sikit. Hafiz, jangan lupa belakang. Hafiz, duduk di sini. Hafiz. Kalau kau kosongkan tempat tu, orang nampak kosong. Kat sini orang tak nampak. Di sini, Hafiz. Hafiz ni kalau saya marah dia tak apa, sebab isteri dia ada kat sini. Isteri dia tak berani marah dia, jadi saya marah dia lah. Okey, macam tu Hafiz. Okey, sebab dia orang muda. Okey. Ini yang penting sekali tarikh tak nampak sengaja dia buat. Saya tadi dia orang buat macam tu kan. Saya masuk surat pun saya tak nampak tadi. Okey, kalau tak nampak, saya nak maklumkan dulu. Lepas ni kita akan share dalam grup. Kita akan kongsikan.
Yang live tu pun boleh buat screenshot. Okey ke? Gambar siapa? Share live tu. Betul. Kalau tak ada adjust. Jadi muka aku lain semua ada tu lain tak ada. Okey. Tadi kadang-kadang dengan IT ni agak tu kan. Okey. Hari ini kita ada taklimat penilaian dalam talian dan juga kita ada star tadi. Kemudian pendaftaran mengisi maklumat syarikat kompame, profesi kompame, maklum balas jumlah lokasi luai. Pemberian ID PBKL akan berlangsung daripada 5 hari bulan November hingga 10 hari bulan November. 5 dan 10 berapa hari tu? 6. Betul Wan? Lama tu Wan. Wan? 19. Wan tengah bentukkan masalah teknikal. Jangan ambil gambar. Ini yang salah. Masalah teknikal. Sorry. Tengok, bos tahu yang mana betul yang punya salah. Nampak tak? Nak tunjukkan kat tuan-tuan dan puan-puan. Betul tak Wan salah Wan? Ya. Betul. Saya banyak masalah. Dia banyak sangat file. Ini ada joke lah. Tak nak buat joke ni. Orang di bawah merasa dia tak nak buat joke. Kita nak buat joke tadi. Pasal orang buka komputer kan. Kalau kita buka komputer, kita erase kan. Kalau ada orang tu dia tak erase banyak sangat kat komputer tu kan. Barulah betul. Lepas saya tengok. Saya akan berikan sebab-sebab kenapa. Yang ni yang baru betul. Yang tadi kalau dah print, tolong delete. Sebab kalau dah ambil gambar tadi, keluarkan balik. Nanya yang saya akan jawab. Okey. Penerangan dalam talian, guna ada pendaftaran tadi, 5 hari 11 hingga 19 hari 11. Nampak tak saya panjangkan? Cik Wan letak 5 hingga 10. Tak, saya kata paling kurang 2 minggu. 5 hingga 19 adalah tarikh pendaftaran untuk mengisi maklumat syarikat. Bapak ejaan tadi kata suruh betulkan, tak betul juga orang. Profesor syarikat itu sengaja dibuat untuk tuan-tuan lihat ada kesalahan ejaan atau tidak. Profesor syarikat Wan. Aduh. Tengok banyak kali gambar dan puan. Silap juga. Maklum balas jumlah lokasi luar yang tuan-tuan mahukan dan pemberian ID PBKL Star. Ia akan berlangsung dari 5 hari bulan November hingga 19 hari bulan November selama 14 hari. Kami akan lepas ni pitch pastikan kongsikan di itu lepas dibetulkan ejaan. Okey. Kemudian kita akan tamatkan pelan lantai. Menyusun atur semula pelan lantai berdasarkan maklum balas dan kemas kini pelan lantai dalam PBKL Star akan berlaku daripada 20 hari bulan November hingga 30 hari bulan November. Kenapa kami beri ruang? Tuan-tuan dan puan-puan dah tahu kot hujung tahun ni duit berapa banyak bajet nak ada semua kan. Tahu nak beli 4 ke, 8 ke, 20 ke, 30 ke, kita tahu. Okey. Kemudian kita akan daripada 1 hari bulan 11 hingga 20 hari bulan 11 melihat dan meneliti pelan lantai untuk tempahan dalam masa yang diberi. Okey. Kemudian waktu tu dari 21 hingga 26 kita akan ada proses dalaman. Kita akan memastikan semua diambil kira dan tempahan dan bayaran akan berlangsung daripada 23 hari 12 hingga 10 hari 1 2025. Kami beri masa tuan-tuan 2 tahun untuk melihat, membuat tempahan dan buat bayaran. Okeylah, 2024 ke 2025 2 tahun tu. Kenapa kami? Kalau dibagi lagi buat. Betul kan sekarang? Betul kan? Kenapa 2 tahun? Ada orang tahun ni duit lebih. Dia tak nak bayar cukai. Jadi dia beli tahun ni, dia bayar tahun ni. Ada orang tak cukup tahun ni, dia nak buat tahun depan. So dia boleh bayar tahun depan. Kami beri pilihan buat tuan-tuan dan puan-puan nak bayar tahun 2024 atau tahun 2025. Kami mungkin membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam memastikan aspek-aspek percukaian itu dijaga dengan betul. Semua bayar cukai kan? Tahun ni tahun kaya kan? Okay. Jadi 2 tahun, 27, 12 sampai 91.
Dalam tempoh 5 hari lepas tuan-tuan membuat tempahan, tuan-tuan kena bayar. Kalau tak bayar, tempat tu akan kita buka semula, akan berikan pada orang yang sebenarnya nak tempat tu tapi sebelum ni sebab dia lambat, dia tak dapat, dia boleh buat. Dia ada proses exchange waktu ni, tukar tempat dan sebagainya, bergantung tuan-tuan bayar ke tak. Jangan pergi jumpa Encik Amran nak tukar tempat, nak booking tempat tu tak ada dah. Ini semua otomasi. Kalau kami tak ikut, Izzat, Saifuddin dengan Nabi akan marah orang. Wakil tuan-tuan dan tuan-tuan. Jadi kita pastikan kita terus on this. Dan dia tak akan dibuka awal ni, kita jadi kan, buka serentak. Kita akan maklumkan buka serentak, pukul berapa kita akan maklumkan, kita akan mulakan kelas semua orang ganda akses. Yang sama, pada waktu yang sama, cuma tak tahulah, dia akan menggunakan konsep siapa cepat dia dapat. Dan pula akan buat kesan pembayaran tempoh 5 hari seperti yang dilakukan oleh Syarikat Pempami 1 hingga 21 hari 1 tahun 2025. Jadi inilah yang kita ada, yang saya nak awal minta taklimat. Sepatutnya saya minta syarikat pemuka kita untuk memberikan taklimat secara terperinci untuk bagaimana proses itu dilakukan dan tuan-tuan boleh dengar. Jadi Huzain, saya silakan. Dahwannya, saya boleh panggil Huzain je. Okay, Huzain. Huzain ni kalau disebut reruai, dia macam saya juga. Kadang-kadang dia gelak. Jadi tuan-tuan jangan gelak sebut reruai dia. Masih sikit, saya sebenarnya nak cakap jatuh untuk mohon maaf, tapi saya dah cakap. So, terima kasih. Dah berpuluh kali dia ulang benda tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam hormat. So, sebelum saya memulakan, yang saya perkenalkan diri dulu. Saya Huzirni bin Muhammad Abbas. So, daripada Win-Win Event Technology. Win-Win Event Sejahtera. Okey. Saya rasa kita dah menerangkan agak secara ringkasnya, agak detail dan agak teratur. So, saya tak perlu orang kata bercerita lagi tentang secara kasar. So, kita terus pada konsep yang kita akan buat untuk sistem tempahan otomasi rurai ataupun PBAKL Star. So, salah satu because PBAKL Star ni, because bagi saya lah, Star ni adalah pempamir-pempamir. Tanpa pempamir-pempamir, event ni tak ada apa. Bukan Star lah. Ya. So, dengan pempamir, dengan Star yang ada ni, yang harap event ini kali akan lagi meriah lah. Okay, pertama adalah konsep utama sistem tempahan otomasi rurai. So, pertama adalah tempahan rurai adalah di atas talian seperti yang CK terangkan tadi. So, adalah pengurusan proses tempahan dapat dijalankan dengan lebih cepat dan efektif. Kami harapkan di atas talian sistem tempahan dapat dijalankan dengan lebih cepat dan efektif. Dan kita dapat menaikkan lebih banyak syarikat untuk menyertai sebab di dalam talian dan memudah cara untuk mengakses pelan lantai dan melihat ketersediaan rerurai PBKL 2025 sebelum membuat. Saya dah cakap dah. So maksudnya kena nak akses pelan lantai. Kalau sebelum ni semua kena fizikal, mana tuan-tuan atau puan-puan kena pergi syarikat Win-Win, dapatkan file, nak download, dapatkan fizikal. Sekarang ni semua online. So tuan-tuan boleh melihat, boleh download, melihat pelan lantai ini. Kemudian adalah web base. So untuk pengetahuan kita sudah ada domain www.pbakl-start.com. Tapi kalau tuan-tuan akses atau tuan-tuan akses memang tak ada apa lagi lah, masih kosong lagi. Ketiga adalah khusus hanya untuk pempamir tempatan sahaja seperti yang Cik K jelaskan tadi. Untuk pempamir international dan pempamir government dia telah ada khas tempat dia. So yang ini kita buka untuk pempamir tempatan. Dan juga untuk dua jenis pempamir tempatan. Satu adalah ahli persatuan, iaitu daripada MBEIA, MAPOPA, PIBM, MBA, PKBM, MAPE. Tak ada yang lain kan? 6 ni je kan? Dan juga bukan ahli persatuan. Beza antara dua ni, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun dah tahu, bezanya adalah bayaran. Okay, next page. Keenam adalah konsep siapa cepat dia dapat. First come, first serve. So ini akan mewujudkan keterusan dalam proses tempahan rurai ini.
konsep cluster. Ini adalah satu agak konsep yang baru di atas online. Rerurai disediakan untuk tempahan dalam bentuk cluster yang ditetapkan. Nanti saya akan terangkan apa maksud cluster, bagaimana untuk pemilihan untuk booking system. Nombor 8 seperti yang Cik K sebutkan tadi juga, satu syarikat, satu access ID untuk tempahan satu kluster rerurai sahaja. Keterusan ruang dan peluang untuk semua bakal pemain mendapatkan rerurai sesuai yang dipilih 2025. Nanti kita akan pergi ke setiap halaman di dalam online sistem kita dan saya akan jelaskan apa maksud untuk tempahan satu kluster rerurai sahaja. Dan pembayaran, kaedah pembayaran secara mengemukakan cek atau pindahan wang secara dalam talian berlaku di luar sistem. So untuk pembayaran kita PBA Kelstar tidak mengadakan online platform. So kita masih maintain pembayaran seperti yang sebelum ni. Kalau tuan-tuan selesa dengan pembayaran cek, silakan buat pembayaran cek di bank ataupun online transfer, silakan online transfer. Dan seperti yang telah dipersetujui oleh pihak pengelola dan juga pihak company. Seterusnya, ini tadi Cik sudah terangkan. So kalau dalam sini adalah kita ada ada dalam 5 modul yang berada di dalam sistem. Satu adalah pendaftaran dan pengesahan, pelan lantai rerurai untuk view only, tempahan rerurai pilih dan klik, booking card atau troli tempahan. Proses pembayaran tidak termasuk di dalam sistem kita. Atau ada dotted line, and then bukti dan pengesahan pembayaran. Okay, next. Okay, untuk pergi ke halaman utama, pergi ke Google search, just type PBA Kelstar, then klik, dah ada dah. Site will be available soon. Terima kasih Google menolong menjelaskan. So kalau tekan di situ, dia terus pergi ke halaman utama PBA Kelstar. Next. Ya. Okay, ini adalah halaman utama PBA Kelstar. So, bila klik tadi, link tadi, pautan tadi, so, ini akan keluar. Kita ada dua menu utama saja. Satu adalah daftar syarikat, kedua adalah log masuk. So, kalau klik daftar syarikat, untuk pendaftaran syarikat sebagai bakal pempamer untuk PBA 2025. Log masuk setelah tuan-tuan dan puan-puan mendapat ID. ID yang daripada sini barulah tuan-tuan klik pada log masuk untuk membuat booking. Okay, next. Okay. Mula-mula proses dia adalah pendaftaran syarikat. Okay, kita akan go on pendaftaran syarikat. Because pendaftaran syarikat adalah penting sebelum boleh membuat booking untuk rerurai yang sedia ada. Pendaftaran syarikat adalah nama persatuan. Dia drop down, klik, pilih salah satu saja. Kita ada 6+1. Mana 6 yang tadi tu, all the persatuan. Satu adalah bukan ahli persatuan. Mana-mana ahli persatuan. Yang bukan ahli persatuan. So sudah klik tu, nanti tuan dan puan akan klik nama syarikat. Pun dah tersedia. So tuan-tuan perempuan tak payah type lagi lah nama syarikat ke apa, just klik. So just match between nama persatuan dengan nama syarikat. Dan pada siapa yang tidak menjadi mana-mana ahli, dia kena letakkan nama syarikat atau dia kena typekan nama syarikat. So nota, ini kami harus jelaskan juga sebab informasi atau maklumat pempamer atau syarikat-syarikat yang di dalam persatuan kami akan dapatkan daripada persatuan-persatuan. Jika ada nama-nama syarikat yang tercicir, tertinggal secara sengaja atau tak sengaja, kami mohon sila rujuk pada persatuan masing-masing. Sebab kami tidak akan menambah, tidak mengurangkan nama-nama syarikat yang kami dapat daripada pihak persatuan. Ada 6 persatuan. Dan juga kami akan letakkan rujukan untuk kadar harga. Saya rasa kadar harga semua sudah tahu. Dan untuk rujukan, terutama untuk yang bukan ahli persatuan. So bila hantar tu, terus pergi ke borang pengenalan profil dan pempamer lokal. Saya rasa tuan-tuan dan puan tiap-tiap tahun kena isi secara manual. Sekarang kena isi secara online. So sama aja.
Next page. Telefon pejabat semua dan jenis perniagaan. Yang ini kalau semua tuan-tuan, syarikat tuan-tuan perempuan terpapik semua, klik je semua. Kau tak apa. Satu atau lebih atau semua. Juga untuk kategori buku. Tuan-tuan dan perempuan boleh klik semua. Tak ada masalah. Dan penerangan tentang syarikat atau organisasi tidak melebihi 100 patah perkataan. Okey, ini saya harus menerangkan. Ini adalah pemilihan kluster rural right. Ini yang tuan-tuan perempuan inginkan, cita-citakan, hajatkan untuk rural right. Inilah saya nak. So this is ini yang kita katakan kluster. Satu kluster akan terdiri daripada beberapa rural right, daripada satu rural right sampai ke 30 rural right. Rural. Betul? So ada, kalau saya sebut satu rural ini memang terkejap lidah saya. Supaya orang yang online tahu. Oh, okey. Kan, yang online tak nampak tu. Okey, bermula satu sampai ini belum ditamatkan lagi. Pihak Win-Win masih mengira, masih membuat kluster kan untuk kluster rural ini. So kita daripada 1 rural, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 30. Ini berdasarkan pada pengalaman Win-Win atau pihak pengelola yang lepas. Inilah pilihan-pilihan. Sebab dulu tuan-tuan perempuan mungkin floor ni arasnya yang 1, arasnya yang 3, kalau dikumpulkan mungkin jadi 4. Tapi sekarang ni dah tak boleh tuan-tuan perempuan, minta maaf. Bukan saya yang suruh, pengelola yang mohon buat macam ni. Lagi adil. So tuan-tuan dan perempuan boleh pilih satu saja. Dalam banyak-banyak ni tuan-tuan pilih satu saja. Next. Okey. Yang ni saya nak kacau sikit. Ini yang paling banyak bercakap kan, berapa banyak ada. Kita cuba memenuhi semua aspirasi, tapi ini adalah contoh. Ia mungkin berubah berdasarkan survey awal kita tadi. Tuan nak berapa banyak, semua kita akan adjust accordingly pada perkara yang paling dekat dengan yang dihasratkan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini bukan lagi belum permanent. Dia bergantung pada maklumat yang tuan dan puan-puan berikan akan datang sewaktu tarikh untuk pendaftaran. Kalau ada pertanyaan saya jawab awal. Terima kasih Encik Kia atas penerangan itu. Saya rasa penting untuk penerangan Encik Kia tadi. Ini bukan orang kata pemilihan lagi ataupun booking, bukan tempahan lagi. Ini cuma untuk pemilihan kluster rural, mana preference, keinginan, hajat. Semua pemain-pemain ni pihak pengelola tahu. So nombor dia kalau lihat nanti adalah nombor kod dia. Mana kalau 24 rural kurungan 3 ada 24 kluster yang mengandungi 24 rural ada 3. Kalau 20 rural ada 4, mana ada 20 kluster yang 20 rural ada 4, 18 rural ada 4, mana 18 rural kluster ada 4 lah. Pemilihan ini hanya untuk mendapatkan maklumat sahaja dan bukan merupakan pengesahan tempahan. Untuk mendapatkan maklumat daripada pihak company. So, okay, selain daripada rural, kita juga membuat survey ataupun maklum balas untuk pemilihan lokasi rural. So kita ada 8 untuk 2025. Dan tahun lepas ada 9 tu. Kita ada 8. Okey, untuk Dewan Tun Dr. Ismail, Dewan tu dah untuk government tak salah saya. Tapi di luar Dewan tu masih ada rural yang boleh dipilih. So saya bagi nama dia laluan luar Dewan Tun Dr. Ismail, laluan luar Dewan Tun Ismail. Dia bukan dalam Dewan. Tapi yang lain insya-Allah semua di dalam Dewan ataupun
di dalam bilik lah. Sama juga, ini hanyalah untuk mendapatkan maklumat. Okay, setelah kita mendapat ini, yang kita buka selama daripada, kalau ikutkan garis masa ni, sampai 19 November. Setelah mendapat informasi ini, pihak pengelola dan juga pihak kami akan menyusun atur balik. Contoh tadi, kalau rel 4, kluster yang ada 4, terlampau tinggi sangat orang minta. Dan kita tengok tu accommodate tu just present contoh 50% saja. Mungkin pihak pengelola akan membuka ruang yang besar, kecilkan jadi 4-4 untuk accommodate keperluan, keinginan dan kehendak pemain-pemain. Kami cuba, pihak pengelola cuba yang terbaik untuk suit atau untuk accommodate semualah. Kemudian akhir untuk pendaftaran, dan kita perlukan deklarasi lah mana informasi ataupun maklumat yang diberikan itu adalah benar. So kalau tuan klik terma dan syarat, dia keluar terma dan syarat lah. Terma dan syarat pun kita akan finalize. So dalam bentuk PDF. So setelah klik dalam baca dah faham, so kena klik ni, saya telah membaca dan bersetuju. Selagi tak klik tu, tak boleh nak hantar. Dan juga kena isi nama, nombor pengenalan dan tarikh sebagai wakil syarikat ataupun yang sah lah. So bila klik hantar, setelah tandakan saya telah membaca dan bersetuju, next page. Okay, ini adalah page ataupun halaman terakhir untuk pendaftaran. So maknanya anda telah berjaya menghantar permohonan. Baru berjaya menghantar permohonan, bukan berjaya menjadi pempamer lagi. Sebab pihak pengelola akan back through ataupun akan verify ataupun akan membuat pengesahan dalam masa 5 hari daripada tuan-puan punya submission. So kita akan memaklumkan. So yang dapat tu kita akan terus bagi ID number. So insyaAllah lah saya rasa yang mana bersama ahli persatuan tidak ada masalah. Ataupun syarikat-syarikat sebelum ni yang menjadi pemain, saya juga tidak ada yang mungkin isu ni pada yang bukan ahli persatuan, orang-orang luar atau swasta. Itu pihak pengelola akan membuat pengesahan, akan back through dulu. And then kita berikan email. Ini adalah penting sebab ini adalah nombor email ni dengan telefon nombor untuk kita berhubung. Sebab setengah informasi ataupun maklumat akan dihantar secara automatik pada email. So make sure email ni yang selalu dibuka, yang betul, dan orang tu masih bekerja di syarikat tu lah. Sebab takut email tu tidak dibaca. Tapi bagaimanapun kami cuba menambah baik. Kami juga akan cuba menghubungi melalui nombor telefon atau WhatsApp. Okey, dan boleh hantar. Informasi ini pun akan dihantar melalui email dan WhatsApp, insyaAllah. So mana tuan-puan tahu pendaftaran tu telah berjaya diterima dan sekarang tengah dalam proses mendapatkan unique ID untuk PBAK Alstar. Okay, next. Okay, tadi itu proses yang sampai ke, sebab selepas ini adalah memutamatkan penandatangan. Itu bagi pihak kami dengan pihak pengelola akan mengambil masa dalam 10 hari sampai ke 30 November. Setelah habis semua ini, dan sistemnya akan dibuka. Sistemnya akan saja, cuma log masuknya akan dibuka. So bila log masuknya dibuka, ini kegunaan ID yang tuan-tuan dapat, syarikat tuan-tuan dapat. So nak masukkan nama pengguna, mungkin kita based on email, dan kata laluan ni yang kita memberikan pada tuan-tuan dan puan-puan di unique ID. Faham? Ini macam Facebook apa semua lah. Okay, lepas tu dari sini tuan tekan log masuk. Dalam log masuk ini adalah halaman menu untuk
buat tempahan. Kita ada 3 menu. Satu, pelan lantai rerurai, pilih dan tempah rerurai, troli tempahan dan pembayaran. So kita ada 3 menu. So kita klik ni dulu kata pelan lantai. Okay, kalau kita tadi seperti yang Cik K tunjukkan tadi di dalam garis masa, view pelan lantai daripada 1 hari bulan Disember ke 20 hari bulan Disember, ada 20 hari. Dimasukkan view ni lah, kita akan senaraikan semua pelan lantai yang ada, di mana ada 8. Daripada Lega Putra sampai lah ni. Dan bila contoh salah satu, kata bila klik bilik mawar, kita ada 2 menu. Buka dan muat turun. So muat turun ni tuan-tuan boleh save dalam PC ke dalam laptop ke, untuk di-print untuk kegunaan tuan dan puan, untuk tuan-puan buat strategi ke, nak tengok pelan lantai macam mana. Okay, kalau tuan tekan klik buka, terus akan buka dalam sistem. Tapi tak boleh print oleh apalah, boleh tengok dulu. Okey. Kalau tengok, dia ada macam-macam color. Ada hijau, pink, biru. Ini menunjukkan kluster rerurai. Kalau contoh, kita ambil contoh yang dekat dengan saya lah. 2. Mana rerurai? 6. 6. Okey. Itu adalah kod untuk tempahan rerurai. Kedua adalah, yang pertama 2 tu adalah aras lantai. So, kita ada 2, 3, 4. So sekali sekilas mana nampak kedua. Sebab pelan lantai ni dah tulislah bilik mawar, tak perlu diperkenalkan lagi kat mana. Cuma kita nak beritahu aras. Aras 2. 06 tu adalah jumlah rerurai dalam kluster tersebut. Contoh ni 6 kan, 1, 2, 3, 6. Ini adalah kod bilangan. Mana dia, kalau tuan-tuan nampak sampai ada 2-06E, A, B, C, D, E, mana ada 5 kluster yang ada 6 rerurai di bilik itu. Betul. Ya, terima kasih Puan Libat. Terbaik. Di bilik itu. Mungkin di tempat lain pun ada sama. Kod pun akan sama, just untuk di bilik itu, di lokasi itu, di pelan lantai itu. Okay. So di tepi ni kita akan bagi legend lah, mana apa ni, 8 unit, 1 lot, 6 unit, indicator lah. Contoh-contoh dan perempuan dah tahu. Untuk floor ni, untuk layout ni, untuk 4 unit ada berapa lot. Lot ni maksudnya berapa rerurai. Berapa cluster, minta maaf. Ada 3 cluster lot. Okay, Dewan? Ada kita open to question and answer. Ini pertama kali kita buat, saya faham. Memang banyak soalan-soalan nak diutarakan. Kita pergi ke next page. Okey, itu untuk view. View ni akan berlaku daripada 1 hari bulan 12 hingga 20 hari bulan 12. 20 hari. So, semasa view only saja, pilih data rerurai tak aktif. Boleh tengok. Dia akan ada some notes lah kata, ini akan dibuka pada contoh, kita akan mula pada 27 hari bulan 12. Akan buka pada 27 hari bulan 12 sehingga 10 hari bulan 1. Okay, contoh kita dah sampai ke ni dah, sistem dah ready. Seperti yang pihak pengelola setuju untuk membuat tempahan. So, puan-puan dan tuan-tuan klik pilih dan tempah rerurai. Ya, kat sini pun boleh, kat situ pun boleh. Itu shortcut. Tak payah ikut step halaman kan. Itu semua shortcut. Okay, next. Kalau dah klik tu, okay, pertama kali dia akan keluarkan semua nama-nama pelan lantai. Sebab saya consider tuan-tuan dan perempuan dah tahu kat mana nak tengok, kat mana nak pilih, pelan lantai ni berapa, rerurai apa semua. Informasi tu semua tuan-tuan perempuan dah ada. Dan selama 20 hari perempuan tenung belik, tengok kiri, tengok kanan, tengok belakang, tengok depan kan. So tuan-tuan dah nak shortlist pun dah boleh start tulis shortlist. Bilik mana apa semua. So kata contoh,
Dewan Tun Razak adalah salah satu yang berminat, yang paling utama. Kalau tuan-tuan klik Dewan Tun Razak, dia akan keluar macam ni. So dia lain sikit cara color code dia. Ini adalah dalam sistem. Mungkin cik pergi page next. Nah, saya nak terangkan warna kod, kod warna dan kod nombor tadi. Kod nombor yang tadi 4, 18 makna dia aras lantai, jumlah berurai dan kod kiraan. Kalau 5 A, B, C, D, E lah. Okay. Kod warna. Pertama dia, kalau tuan adalah orang yang pertama dan tidak ada sesiapa book lagi atau buat tempahan dekat pelan lantai ni, semua akan warna kuning pada cluster. Kalau puan atau tuan pergi ke klik sini, semua boleh klik. Tapi tuan boleh klik satu saja. So, orange atau amber, maknanya dia telah ditempah dan menunggu untuk pembayaran. So, dalam keadaan orange ni atau amber, syarikat lain dah tak boleh dah klik. Sebab dia been reserved. Merah, mana pihak pengelola telah mengesahkan syarikat tersebut telah membuat pembayaran dan menjadi sebagai pempamer PBKL 2025. Kita tahu tadi, cuba. Atau nak menerangkan pasal kod warna. Okey, ini saya nak menerangkan how the system works. Okay, daripada sini contoh, puan klik 4-30A, mana dia aras 4, rurai ada 30. Ini adalah yang pertama lah. Kecilkan cuba. Kecilkan sikit. Kecil. Lagi. Okey. Atas tu ada nota atau peringatan lah. Sebab dalam terma dan syarat kita ada jelaskan ni. Cuma ini nak mengingatkan. Sebab nanti kan nak masuk ke PTF balik apa semua. So nak mengingat, satu syarikat hanya boleh memilih satu kluster berurai sahaja. So tempahan urai akan dibuka sehingga tarikh 10 Januari 2025. Betul? So, tempahan adalah siapa cepat dia dapat untuk kelancaran proses tempahan sehingga pastikan peralatan, peranti dan capaian internet berada dalam keadaan baik. Ini adalah penting sebab masa bila dibuka, saya rasa mungkin 70 atau 80% akan masuk serentak. Kalau tuan-tuan pakai, bukan kata mobile handphone dekat agak jauh, internet tak apa bagus, mungkin akan slow lah. Sebab masa tu ramai kena masuk. Tapi kami dari pihak kami, servers dengan bandwidth ataupun kemasukan data tu, kami akan menyediakan yang paling maksimum untuk tuan dan puan. Daripada segi file transfer dia apa semua tu. So kami try accommodate dalam 1,000 syarikat atau 1,000 individual yang masuk serentak. Minimum. So insyaAllah lah. Kalau lebih, saya tak rasa sampai lebih 1,000 lah. Okay, setelah puan klik ni, dia akan automatik akan tertulis di sini. Lokasi Dewan Tun Razak 4, kod kluster rurai 4-30A. Okay, dalam masa ni, tuan-puan masih tidak di-reservekan lagi. Contoh, ada syarikat lain pun berminat yang ini. Dia pun klik. Dia pun akan appear ataupun terpapar juga benda yang sama. Yang menentukan adalah sila klik untuk membuat pengesahan tempahan. Teruskan. The moment klik teruskan, itulah the split second yang membezakan siapa yang dapat. So kena faham konsep network atau jaringan ni kadang-kadang sebut ni dia travel pergi ke New York, Europe, Russia, bawa patah balik ke ni sebab sebut kita kat Singapura. So ada network yang direct. So itu terpulang. Dia within split second je. Atau dia takkan ada duduk dapat. So bila klik teruskan, siapa yang berjaya teruskan, dia akan terpapar. Next. Scrolling tempahan. Kalau orang tu klik tak berjaya, kita akan bagi korek sudah ditempah. Adalah satu ni, tu patah balik pada halaman utama tadi lah untuk start balik. So that's why saya rasa pihak pengelola tu membuka ruang masa yang agak lama
untuk pihak syarikat, pihak tuan-puan buat strategi melihat. Untuk makluman, kalau katalah strategi saya nak bagi awal lah. Kalau puan-puan letak 10 ni laptop, ni handphone, ni apa nak masuk sekali, InsyaAllah satu je boleh dapat. Yang lain semua internet. Itu kita dah tahulah. Sebab we don't allow multiple access by one unique ID because kita lock pada unique ID. Satu unique ID masuk, orang lain pakai unique ID yang sama, dah tak boleh masuk. So jangan membaca tuan beli laptop baru, beli PC baru, handphone baru cepat nak akses ni. Tanpa. Handphone tu boleh bagi pada saya. Okey. Kalau di tempahan, ini semua tuan-tuan tak isi. Dia akan automatik release tempahan yang dah buat. Mana tarik tempahan, ada kata 28 tempahan 12, jumlah harusnya kita buat calculation terus. Yang sebab kita ada satu rate je. Kalau dia mati per rate agak pening juga lah nak buat. Ini kita ada satu rate. Ada dua rate lah. Satu ahli dengan satu bukan. Okay, dan tarikh akhir untuk membuat pembayaran ini adalah penting. Setelah dapat ni, puan dan tuan masuklah dalam kalender. Sebab tuan-puan ni sejak 2 hari bulan ni, sistem akan automatically reactivatekan balik kluster rural itu untuk dipilih oleh syarikat lain. So tuan-puan kena pilih balik dia sekali kalau sempat. Kalau tak sempat, cari kluster yang lain. Belum depan kita akan. Ini just untuk buat pagat. Bila kat sini mana dia comfort dah reserve. Dah tak ada siapa boleh kacau lah. Dan kalau tengok dekat Kelantan akan bertukar warna oranye atau amber. Okay, adakah anda sudah membuat pembayaran sepenuhnya? Okay, klik. Kalau tak mau bayaran pun boleh klik juga. Nak tengok apa page kan. Ada terma syarat ni sebenarnya ada terma syarat A. Tapi ini untuk mengingatkan pembayaran mesti dah dibuat dalam tempoh 5 hari. 5 hari kena bayar. Jangan tunggu 5 hari. Tempat hari ini bayar pun boleh. Pembayaran perlu dibuat oleh account manager buku yang ini. Saya rasa seperti tahun-tahun yang sebelum ini. Tempahan akan disahkan setelah bukti pembayaran diterima. Ini saya akan terangkan sebab ada dalam kita dalam lagi 2 halaman. Tempahan akan terbatal sekiranya tiada pembayaran jumlah dalam tempoh yang ditetapkan. Ini adalah penting. Ya. Bukan pengesahan daripada pihak pengelola. Pembayaran ini adalah nanti bukti pembayaran itu kena muat naik. Bukti pembayaran kena muat naik dalam masa 5 hari. Sebab pembayaran bukan melalui kita punya platform. So, kalau sila klik, kecil kan tu. Apa kita tengok the whole halaman ini. This is halaman yang untuk membuat pembayaran. Kalau kata baru dapat, kata besok nak bayar, nak tengok pun boleh. Kalau nak patah balik, tekan je ni. Dia akan patah balik ke troli tempahan punya site. Tuan-tuan kena pilih salah satu pembayaran yang nak dibuat. Sama ada pemindahan wang secara dalam talian EFT, memasukkan cek di counter bank, memasukkan cek di mesin ATM. Setiap proses ini, maksud saya, cara pembayaran dibuat ini, puan make sure ada receipt. Sebab receipt ni, puan kena scan atau ambil gambar atau apa yang sepatutnya untuk jadikan gambar JPEG atau PNG. Tuan-tuan dan puan-puan dan syarikat harus memuat naik ke dalam sistem. Setelah memuat naik, hantar, barulah pihak pengelola akan membuat pengesahan pembayaran. So pengesahan pembayaran memerlukan 5 hari sebab ada setengah syarikat praktis dia adalah masukkan cek. Cek adalah mungkin mengambil masa 1 hari atau 3 hari. So bayangkan kalau dia masuk hari Jumaat petang, Sabtu Ahad atau apa, dari Isnin Selasa. So harap-harap sekarang ini proses dah cepat. Dah 1 hari atau 2 hari dah clear lah. Sebab kita memerlukan 5 hari. So kalau setelah hantar, so kita ada notification. So notification ni pun akan dihantar ke email. Sebab mungkin yang ni orang lain yang masuk. Yang email untuk notification mungkin orang lain. So kita akan hantar wakil sah syarikat untuk menerima email ni. Dan ini akan berlaku
sehingga 15 hari bulan 1, 15 Januari. Kalau lihat tempahan dan bayaran akan hari terakhir adalah 10 hari bulan 1. Tapi muat naik bukti pembayaran 15 lebih. Sebab orang yang booking ataupun booking pada 10 hari bulan 1 dia ada 5 hari. Tapi 10 hari itu hari terakhir ni 11 dah tutup. Tapi dia masih boleh membayar kalau kita memberi 5 hari. Maknanya 15 hari bulan baru dia buat bayaran tempoh tu. Next, tapi kan. So itu saja daripada pihak kami untuk sistem tempahan otomasi runai di BDL Star. Saya mungkin serahkan balik pada Encik Kim. Terima kasih Hussein. Sampai hujung reruai di Pulau. Jadi saya biasa gurau dengan dia, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan anggap saya menghina dia. So memang macam itulah. Okey, sekarang kita buka pada soal-soal. Kis, design basic nak cakap apa? Mau apa? Ada? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada apa-apa pertanyaan silakan. Hai. Tuan boleh ke mikrofon supaya yang kat belakang sana dengar. Saya mungkin boleh dengar, kalau tak. Tak bagi nama dan dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encik Ali bin Hasim daripada Syarikat Pustaka Ilmu Nur Muhammadi. Yang nak tanya, rerurai boot kan? Boot. Ya, reruai tu bos. Boot lah. Okey. Boot tu saiz berapa? Tiga. Tiga kali tiga tuan. Macam yang sebelum ni. Assalamualaikum, saya Encik Daniel daripada Dawakan Bookstore. Atau Jack Malik, penyanyi kesuruh tanah air. Alhamdulillah. Mewakili Dawakan, saya nak tanya, bila kita dah ada kluster sekarang ni, maksudnya kita dah tak boleh nak pilih book berapa macam dulu kan, contohnya A13 sampai 14. Dia boleh Masuk. ikut yang Cluster. itu kluster tu. Cluster lah. Yang 4 tu kat mana boleh? Pilih ikut tu lah. Tapi kiranya dia dah semi tetap lah. Yes. Dia dah macam tu. Kalau dulu dia masih lagi dia fleksibel kan. Itu dia punya. Yalah. Kali ni kita ikut apa yang dah ditetapkan. Okey, baik. Terima kasih Cik. Tapi saya jatuhkan ini adalah pesaku paling demokratik kat dunia. Baik, terima kasih. Sebab boleh bagi pandangan. Kalau pergi overseas boleh ambil lagi kita. Assalamualaikum. Saya Is daripada Pelangi. East Pelangi. Okey, saya nak tanya untuk kapal reruai, kita akan ada tarikh pada 1 hari bulan, contoh saya 1 hari bulan. Waktu bila kita boleh start? Adakah 12 malam malam kita dah boleh start order atau apa? Kita akan buat 12 tengah hari. Semua waktu tu kita 12 tengah hari. Saya mengambil kira tak nak. Semua yang kita akan mulakan akan bermula 12 tengah hari ya. So yang bangun lambat tu kat dalasan kita bagi pukul 12. Okey? Amran? Pukul 12. Jangan kau start pukul 12 tengah malam pun tak. 12 tengah hari. Okey. Assalamualaikum, saya Iman daripada Pekan Ilmu. Saya ada 2 soalan. Pertama, berkenaan reruai tadi. Kan kita dah ada kluster sekarang. Kluster tu akan ada perubahan ke sekiranya. Contoh tadi kluster yang 20 tu, 2 reruai tu akan ada permintaan lagi banyak daripada yang 20 atau 30. Akan ada perubahan atau tidak? Akan ada perubahan selepas kita dah letakkan jumlah right, sampel. Ada maklum balas. Lepas maklum balas kita akan buat perubahan. Selepas tu akan tetap. Soalan kedua, untuk cara pembayaran ada 3 cara tadi dan ada 2 cara yang last tu melalui cek. Jadi perlu letak apa pada butiran pengesahan tu? Kita kena upload. Jadi tunjukkan nombor cek yang dah dimasuk banking kan untuk diupload. Tapi yang cek ni kita akan hanya absahkannya selepas cek tu ditunaikan. Bukan waktu masuk Kita akan sahkan selepas ditunaikan.
Orang tak nanya nanti orang tak check. Terima kasih. Tendang. Tendang kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Al-Barak daripada Telaga Biru Musim Berhad. Saya nak tanya, kalau macam satu luar, contoh saya ambil kluster 24, contoh dia. Ya. Okey, kluster 24, tapi contoh 20 saya nak di bahagian satu ni, adakah? Okey, tak boleh kan? Tak boleh. Tak boleh. Yang Okey. ambil kluster yang Okey, saya ambil untuk kluster contoh Turazak Hall 3, saya ambil 20. Untuk bilik lain pula, contoh Hall 4, saya kena buat lagi sekali punya registration ke macam mana? Satu company, satu ID. Satu ni, tak boleh pecah? Tak boleh. Tak boleh, maksudnya kena satu saja. Satu. Saudara pecah satu. Itu perjuangan saya bila nak berat. Saya itu. Okey. Tapi harap Roy penuh lah. Kan ada people tak penuh, mati aku. Siapa nak bayar World Trade Center ni? Dalam mahal. Assalamualaikum, Syahrul daripada Popular. Saya ada beberapa soalan. Satu, masa kita daftar company, masa tu kita vote untuk kita nak dapatkan, saya kata Popular nak 20 rumah. So ID tu, adakah ID tu depend on kita yang kita nak 20 tu tak? Tak. Maknanya ID itu tu hanya indikasi. Maknanya kalau masa hari pendaftaran tu tiba-tiba saya nak ambil 30, boleh? Boleh. Nak ambil 2 pun boleh. Sebab dia dah popular. Okey. So dia popular bagus bagi orang lain yang lebih sikit tak apa. Ada lagi? Assalamualaikum, saya Irfan Boda dari buku bestnya. Buku bestnya. Yang tanya, adakah pakatan masih dibenarkan? Dia macam ni. Kami tak kira pakatan tak pakatan. Satu company, satu ID. Dan dia boleh ambil satu tempat je. Tak boleh. Tak boleh. Kalau nak pakat ambil satu pakat 5 orang pun kami tak kata apa. Satu company, satu ID. Silakan Pak. Bukan saya dengar, tapi kalau tak dengar, orang marah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani buat semua. Saya mewakili Jabatan Kerajaan daripada Institut Perikatan Perhutanan Malaysia. Perhutanan Trade. Ya. Setiap tahun kita sentiasa mendukung dan menyokong soalan saya berkenaan dengan sistem otomasi ini lebih kepada syarikat dan pemamer luar negara. Bagaimana dengan tempatan? Bagaimana dengan agensi kerajaan? Sebab dia melibatkan LO. PM2P. Oh, kerajaan semua PM2P, cakap tu kita akan bagi allocation. Kemudian lokasi itu adakah kami kena redha dengan tempat yang kita Itulah lingkungannya. Begitulah. Okeylah, kami macam tu. Kami pun membayar harga yang sama. Saya tidak mahu atau buat nak masuk juga otomasi macam tu. Kami serahkan pada penganjur. Tetapi kena ada. Tak, ada ni dua benda. Sekarang pertama kami dah bagi tempat tak payah bergebur. Itu satu kelebihan. Tempatnya tentulah yang agak bersesuaian. Tak ada masalah kita akan bagi. Tapi kalau rasa itu tidak adil, masuklah. Maknanya bukalah untuk sesuai sistem untuk jabatan kerajaan. Tetapi dia menggunakan DFT dan sebagainya. Tak, itu PM2P. Okey, untuk jabatan kerajaan boleh terima? Tak terima pun inilah keadaannya. Sebab saya kerajaan juga. Okey, terima kasih. Untuk kerajaan, bayaran semua memang kita ada LO. Sebab kalau tak kita saman kerajaan tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam selamat petang. Saya Zaidi dari Pegeria. Nak tanya, macam kami ni berdaftar bawah MAPIM dan juga Mabopa. MAPIM sama tahun memang akan buka pos sendiri lah. Dan kalau pendidik biasa nak daftar juga boleh ke?
Kami ahli MAPIM. Kira boleh ada dua ID lah. MAPIM memang ada satu. Okey. MAPIM memang ada sebab dikatakan yang memang ada khas. Okey. Kalau USM popular nak daftar pilih, Boleh lah, tak ada masalah. ahli apa tak? Mau apa? Yes. Ahli mau. Macam kalau tak ahli dia kita cari lebih sikit. Okey, boleh dapat. Yang lain? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osman daripada Pusat Cahaya Kasut Islam Berhad. Macam mana kalau tempoh 5 hari pembayaran tu tiba-tiba ada yang nak tukar tempat lain? Dia macam ni. Yang tuan tempat itulah yang tuan kena bayar. Kalau waktu tu tak ditukar. Kecuali ada tempat lain kosong dan orang tu tak bayar, ada ruang, tuan boleh ambil. Atau tuan dah beli, nak minta 20, dapat 8. Tiba-tiba lepas 5 hari, ada yang 20 kosong, sebenarnya tuan boleh ambil. Itu maksud saya. Itu jawapan saya. Maksudnya siapa yang masuk dulu, kita memang berikan kelebihan. Orang dah bayar 5 hari, adalah orang nak cita-cita besar, tiba-tiba bapak mertua tak bagi duit tak cukup, so dia lepaskan. Maka siapa-siapa yang dah ada kat situ, tengok orang tu kosong, dia sebelum dapat nak 20, kita akan menangkan tukar. Kita akan bagi kelebihan kepada yang ada di situ. Jadi jangan, kalau tak dapat waktu tu mungkin Tuhan nak bagi dapat sikit. Okey? Soalan lain? Okey. Kalau tak ada, tak ada masalah. Kalau tak ada, saya nak bagi Saudara Kis untuk bercakap sikit. Wakil industri lah. Dia Presiden MBIC. Saudara Kis? Ada soalan, Saudara Kis. Cuma nak tahu, booth tu ada beza tak untuk local dengan international? Local untuk international booth dia? So, local publisher dengan Okey. International publisher seperti yang diminta oleh Presiden MBIA, kita akan khaskan tempat di Dewan Tun Dr. Ismail. Di BP pun? Tun Dr. Ismail. So itu adalah ruai untuk semua international publisher yang buka pukul 10 sampai 7 malam dan dia ambil 7 hari awal saja. Itu semua kita dah buat dengan Cina ada di situ. Okey. Yang lain di tempat yang bertibaran. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak ada, okey. Ini wakil industri. Okey, ini cuma satu pengumuman dan peringatan sebagai semua komponen-komponen MBIC. Okey, semua Presiden mengingatkan semua. Mengingatkan semua. Kalau belum bayar subscription yang up to date, sila bayar. Padahal kalau anda tak bayar, you punya nama tak akan dimasukkan dalam senarai. And apa deadline yang kita nak bagi senarai member? Apa date yang kita nak bagi kepada you deadline? Because kalau deadline dah tetapkan, nanti dah tambahkan susah. Kita nak Pendaftaran 5. So 1 November adalah hari terakhir. Jadi 1 November hari terakhir. Kalau nak bayar subscription, tolong bayar segera. Alright, thank you. Kalau belum bayar subscription nak jadi ahli pun silakan. Silakan secepat mungkin. Terima kasih, Dr. Okey. Saya tunggu satu soalan sebenarnya. Ini golongan mandiri tak ada? Tak ada. Kita cuba usahakan tempat lah untuk mandiri mungkin 3 hari terakhir sebelum pesta buku. Kita ruang dan tempat saya sudah memfikirkan akan berjalan terbaik untuk kita. Ya, silakan. Assalamualaikum, saya Riza dan saya bukan ahli. Nak tanya, apakah kriteria untuk bukan ahli memohon? Sebab kita orang bukan untuk buku punya, kita orang Pak Bigol yang menceritakan tentang kelebihan
simpanan emas. Tetapi kami juga ada mentor Puan Malia Ramli, merupakan penulis buku dan kajian budaya. Bolehkah kami juga memasuki untuk event ini lah? Kalau jual buku tak ada masalah. Kalau jual lain tak ada masalah. Yang itu untuk jual buku saja. Kalau servis memang tak boleh. Minta maaf banyak-banyak. Tempatnya memang terhad Puan. Kecuali nak ambil satu bus, nak taja bayar 200,000 minimal boleh. Sebab nak cover kos-kos saya tuan-tuan dan puan-puan, kita kena jual macam tu juga. Okey. Ya, sila. Manager ni hujung-hujung nak tanya soalan. Yang tepi je lah kau baik soalan. Yang besar telah ditanya. Okey. Media Koyum Customer Resources tadi ada taklimat ada memberitahu bahawa sekiranya congested pada kluster tertentu maka akan cuba kemudian. Adakah ini bermakna bos akan dikecilkan? Tak. Dia tak melibatkan kecilkan tapi melibatkan kluster. Kalau 2 atau 48 rupanya lebih banyak mungkin jadi 60. 20 yang tak ramai permintaan mungkin kita kecilkan jadi 16 gitu. Tapi saiz akan kekal sama. Masih lagi pesta buku paling murah di Malaysia. Kalau tak percaya cubalah cek yang lain. 3 hari kira keluasan booth dan 3 jam. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan. Okey, Okey. Maknanya Dewan Tun Sion dengan Dewan Tok Ismail full book. Ya, full book. Minta maaf banyak-banyak. Kami tahu dengan popular pun nak. Ada 3 orang 4 nak tapi minta maaf banyak-banyak. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat bahagia hari ini. Saya fikir kita boleh beri kebukaan kepada semua pemain industri. Tuan-tuan memang yang terbaik. Saya nak satu kedatangan cukup belia. Dan terima kasih banyak-banyak bagi saya ruang untuk kita berikan tepukan pada 3 wakil tuan-tuan dan puan-puan. Izzat, Izzat, ke depan Izzat. Saya Budin Amran dan Habib, jom ke depan. Izzat, saya Budin dan Habib. Saya yakin dan percaya mereka yang banyak memberikan pandangan dan memastikan itu ke depan. Ambil gambaran saya nak jual. Okay. Jom. Mereka meluangkan masa untuk berbincang, mengutarakan pandangan mewakili tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kami mewakili pihak industri dan juga kami ucapkan terima kasih banyak-banyak. Tak ada duit tapi kita ucapkan terima kasih. Nak cakap boleh tak? Nak cakap tak apa. Okey, kita cakap lah. Ada mikrofon. Okey, Assalamualaikum. Saya Izzat dari Fitar Abahdi. Kami bertiga adalah wakil penerbit penjual buku tapi bukan dalam okey. Dalam persatuan tapi bukan jadi AJK. Macam ni ada 3 benda lah yang sebenarnya yang kami fokuskan. Satu adalah tadi dia jadi pasal Aceh ni rupanya duduk di hadapan je lah. Itu belum kena mati. Okey. Jadi saya simpan. Okey, satu benda ada 3 atau 4 perkara yang kami perjuangkan, kami juga fokuskan. Satu adalah pemberitahuan awal untuk tempahan booth. Kalau boleh untuk orang macam saya yang nak bayar 5,000, 6,000 kalau ambil 2 booth lah. Kita perlukan masa 3-4 bulan untuk mencari duit. Jadi itu yang kami minta bagi tahu awal supaya kami mudah untuk mencari dana untuk bayar booth. Tidak seperti yang sebelum-sebelum ni yang last minute kita nak kena tempah booth, duit pun tak ada, jadi kami pun terlepas. Alright, itu yang berroda izinkan lah, itu yang ada hari ini. Satu, nombor 2, tiada lagi direct nego. Maksudnya ini adalah kali terakhir tuan-tuan akan tengok Cik Amran sampai dah pesta buku nanti. Nanti akan jumpa Cik Amran nanti dah. Kalau ada jumpa Cik Amran, saya Din dan Nabi yang akan ke depan baliklah nanti. Cik Amran jumpa balik lepas pesta buku nanti. Lupa nak pergi minum sampai tak boleh jumpa Cik Amran. So maksudnya gunakan sistem. Sistem tu jangan risau. Kami pun sama yang akan melihat nanti. Mewakili tuan-tuan dan puan juga. Alright. Satu yang ada orang tanya di belakang tadi.
Kalau jam ataupun sistem crash, saya tanya pada Tuan Amran dan juga dia punya pegawai dia, maksudnya kita akan start all over again. Siapa yang dah tempah akan terbatal. Contohlah, dalam 1 jam tiba crash, betul Encik Amran yang kami minta, kalau crash maksudnya kita akan start all over again. Oh, Encik Ye, Encik Ustaz. Alright. Okey, kalau ya Python mereka dah janji memang tidak akan crash. Tapi kalau crash juga tak tahu kan, mungkin ada orang sebut hack apa, akan start from zero balik. So siapa yang dah tempah kena start from zero balik. Itu nak maksudnya lebih Kalau kalau sebab kita ada 200 orang kan. Berbalang betul buku ada berjuta orang pun sistem dia okey. Kalau sistem dia crash. Okay, nombor 3, ini yang saya sendiri minta pada sihir juga, mengutamakan yang memerlukan. Maksudnya siapa yang memerlukan bantuan, contoh 10 booth ke bawah sebenarnya yang saya utamakan. Minta maaf saya mewakili 10 booth ke bawah. Maksudnya lokasi dan juga space untuk kami dapat booth tu maksudnya diutamakanlah, sama ada kita duduk di lokasi yang sesuai ataupun contoh macam tadi yang kau tengok ada yang kluster 1, kluster 2 semua. Kalau lah kami ini 10 booth ke bawah ramai, mungkin terpaksa kita bukakan lebih pada kami. Ni sabotan siapa ni? Test. Alright. So itulah permintaan yang kami bertiga ni. Tak tahu kalau ada Din ataupun Nabil nak tambah sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik K dan rakan-rakan semua yang hadir. Hanya 2 perkara. Yang pertama, kita ucap terima kasih pada sistem yang paling demokratik untuk Pesta Buku. Mungkin sebahagian besar di kalangan kita pernah ke Pesta Buku antarabangsa di banyak negara. Sebenarnya Pesta Buku Kuala Lumpur ni sangat istimewa sebab mendapat perhatian yang sangat besar oleh kerajaan. Bulan lalu di Indonesia, di Indonesia International Book Fair, Presiden diorang pun memang tak pernah datang. Menteri yang sepatutnya datang pun tidak dapat datang. Akhirnya dia datang hanya pada 1 malam. Sedangkan Pesta Buku Kuala Lumpur selama 3 tahun berturut, Perdana Menteri sendiri hadir. Dan ramai menteri. Jadi itu berita baik untuk kita sebagai pemain industri dan kita jagalah suasana yang baik tersebut. Kemudian yang kedua, disebabkan tempahan tu akan menyebabkan kita tak dapat akan lebih acak random. Jadi tugas kita juga adalah selain daripada meminta penganjur beri perhatian kepada lokasi yang terpencil sebagainya, tetapi sebenarnya ada peranan di kalangan penerbit untuk sama-sama mewujudkan suasana yang menarik di kawasan masing-masing. Contohnya, sewaktu kami ke Beijing, peserta-peserta ni dia tertarik dengan satu aktiviti mudah saja. Dia buat satu pasport buku. Anak-anak muda ni dia pergi tempat-tempat buku untuk dapat cop saja sebagai satu bentuk collection diorang. Jadi kalau di satu tempat, misalkan di Dewan Darjah 3, mereka boleh berpakat sesama tu untuk buat aktiviti yang menarik macam tu, ataupun kalau nak lebih lagi dapat buat diskaun ke, buat hadiah ke. Jadi benda itu akan menyebabkan kita sesama penerbit, sesama pefahmi ni bukan fokus pada diri kita saja, tetapi kita membantu sesama lain. Sebab di masa akan datang kita juga mungkin takkan dapat lokasi yang di muka pintu yang kita nak atau diperebutkan. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih. Tepukan kepada kita bertiga. Okey. Punya pantang juga semua. Kalau ada apa-apa masalah semua, kami bertiga dah buat yang terbaik, cukup pagi yang seterusnya mungkin. Kalau ada juga kami pun tak tahu, tak kena pasti in the future. Jadi boleh hubungi kami bertiga kalau ada apa-apa lagi yang rasa macam ketidakadilan ke ataupun tercicir semualah kan. Okey, terilah. Okey dah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak-banyak. Boleh balik ambil tempat masing-masing. Dan yang ada juga saya juga. Saya juga tuan-tuan dan puan-puan. Pesta buku ini adalah pesta buku kita. Pesta buku ini ditajuk oleh tuan-tuan dan puan-puan. Pesta buku ini tak ada dana langsung daripada kementerian. Maksudnya untuk buat pesta buku macam Selangor dia ada keadaan satu buat bagi semua, kita tak ada. Kita lah yang akan bukan hala tuju pesta buku ini.
Sebab tu sedari awal sewaktu saya diamanahkan jadi pengurusi pengelola, saya katakan kalau ada masalah datang dan berbincang. Kami mungkin buat keputusan yang tak menyenangkan, tapi kami boleh berbincang. Ini yang saya minta mohon tuan-tuan dan puan-puan. Kita dalam industri perempuan, industri ini menjaga intelektualan. Jadi kita kena angkat perkara tersebut. Tunjukkan bahawa industri ini adalah industri yang ada integriti, industri yang memertabatkan ilmu. Atas bersama tuan-tuan dan puan-puan, kami Majlis Penguasa Malaysia mengucapkan juga terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak pasti kat luar ada makanan ke tak. Kalau ada sikit-sikit ada yang tu, kalau tak dapat makanan kat tu, kami mohon maaf banyak-banyak. Terima kasih. Walaupun Arnold di sini.